Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Di antara ciri-ciri yang disebut dengan ibadur rahman ialah yang Allah cerita dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-68 ini, di mana Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam ayat ini, wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan jangan sekali-kali kamu membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dalam keadaan kebenaran. Maksud kebenaran ini alim ulama sebut ada beberapa perkara lah yang Allah Subhanahu wa taala benarkan, ialah bila dalam peperangan di antara pertembungan di antara Islam dan juga yang disebut dengan kafir, orang yang tak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hidup kita ni sebagai seorang mukmin diajar supaya menghargai nyawa-nyawa yang ada yang Allah telah kurniakan pada setiap hamba ini sendiri. Kerana dalam hidup kita ni kita tidak ada bekalan nyawa yang lain kecuali satu saja. Satu ni satu anugerah yang Allah kurniakan pada setiap insan. Bila Allah kurniakan nyawa pada diri kita ini, maka kita diajar supaya jaga di antara hak yang besar yang mesti kita hargai di antara satu sama lain, kecuali bila mereka menjadi musuh kepada Islam, mereka berperang dengan Islam. Itu satu, alim ulama sebut demikian. Yang keduanya, bila mereka ni keluar daripada Islam, murtad. Tatkala mana mereka keluar daripada Islam, maka di waktu itu berhak untuk yang disebut dengan mereka yang memimpin untuk memegang ataupun menangkap kepada mereka yang keluar daripada Islam untuk mereka kembali balik pada Islam. Tapi kalau sekiranya diberi peluang untuk mereka kembali balik pada Islam, mereka tetap juga dalam keadaan riddah mereka tersebut, murtad mereka itu, maka dalam keadaan sebegitu menjadi hak kepada pemimpin Islam untuk membunuh orang yang keluar masuk dalam Islam ini. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man baddala dinahu faqtuluh. Sesiapa yang menukar agama dia ataupun keluar daripada Islam ini, hendaklah dipancung kepalanya ataupun dibunuh kepada orang yang demikian. Yang dimaksudkan dalam ayat ini, yang Allah Subhanahu wa taala ajar pada kita kemuliaan setiap insan. Dalam hidup kita, bila kita jadi seorang manusia, maka kita kena jaga nyawa-nyawa di kalangan kita. Nyawa ini merupakan satu anugerah yang besar yang Allah bagi pada setiap seorang dalam hidup kita ini untuk mereka mengecapi sehingga sampailah saat di mana Allah yang memanggilnya pulang. Yang kita sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sifat seorang yang Muslim ini, maka mereka menghargai nyawa-nyawa ini. Jangan sekali-kali kita membunuh orang. Membunuh ni ada dua cara yang dibunuh. Sama ada kita dalam bentuk zahir ataupun dalam bentuk batin. Ramai di kalangan kita dia nampak membunuh ni dalam bentuk zahir saja, tetapi dia tak rasa membunuh dalam bentuk batin. Macam mana membunuh dalam bentuk batin yang biasa dilakukan dalam hidup kita ini di kalangan masyarakat kita? Menyihir orang di antara cara untuk membunuh seseorang. Salah satu di antara cara pembunuhan dalam sejak zaman Nabi Musa AS, kemudian turun sampailah zaman kita pada hari ini, berlakunya pembunuhan dalam bentuk sihir. Sesiapa yang terlibat dengan ilmu sihir, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan pada kita, hendaklah ditangkap penyihir-penyihir itu dan hendaklah dibunuh penyihir tersebut. Kerana penyihir ini menjadi orang yang buat khianat kepada orang lain. Dalam kehidupan masyarakat tidak menjadi aman dengan hidupnya mereka demikian. Lalu Allah Subhanahu wa taala pesan pada kita, wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jangan sekali-kali kamu membunuh jiwa-jiwa. Allah guna nafs, jiwa di kalangan manusia ni illa bil haqq, kecuali dengan penuh kebenaran. Ini sifat ibadur rahman. Artinya hamba Allah yang bersifat ibadur rahman ini, mereka hidup dalam harmoni di antara satu sama lain. Bahkan Islam diajar supaya kita ni berdamai di antara satu sama lain ialah dengan cara bagi salam.
ibsus salam ala man ta'arrafta wa man lam ta'arraf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sebarkan salam pada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tak kenal. Pernah berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila satu kaum yang diperangi, kemudian mereka dalam keadaan tersuntuk, diserang sampai satu peringkat mereka dah tak boleh pergi ke tempat lain dah. Lalu di waktu mana hampir dibunuh dia, lalu dia sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian sahabat ni bunuh juga. Apabila disebut demikian, lalu apabila pulang saja diceritakan pada Rasulullah. Rasulullah sebut lain kali waktu mana orang yang dah mula sebut, sama ada bagi salam ke, sama ada orang hulurkan perdamaian ke, ataupun di kalangan kita yang menunjukkan dia ni mengucap dua kalimah syahadah, kamu jangan bunuh. Rasulullah sebut demikian. Jangan bunuh. Kerana dia telah hidup dalam keadaan damai di antara satu sama lain. Rasulullah membayar diat terhadap pembunuhan yang berlaku tersebut bagi pihak sahabat yang telah menjangkakan bahawa dia terdesak, dia menyebut kalimah yang demikian. Oleh demikian dalam hidup kita sebagai setiap di kalangan hamba-hamba Allah ini, maka kita diajar supaya hidup dengan penuh keharmonian, saling menghargai di antara satu sama lain. Ibadur Rahman ini mereka meletakkan bahawa setiap di kalangan hamba-hamba ini mempunyai nilai-nilai yang tersendiri. Allah jadikan pada seorang. Dan paling bernilai dalam hidup kita ialah nyawa, jiwa yang ada dalam tubuh badan seorang. Lalu Islam suruh hidupkan jiwa-jiwa ini. Sampai peringkat Allah Subhanahu wa taala sebut, "Faman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a." Allah ajar dalam ayat yang lain, Allah sebut siapa-siapa yang menghidupkan seseorang saja, faka'annama ahyan nasa jami'a, seumpama dia telah menghidupkan seluruh manusia di atas muka bumi ini. Siapa contohnya? Para doktor yang sentiasa membantu orang yang sakit seolah-olah dalam keadaan kesukaran dan kepayahan. Yang ni seolah-olah kita cuba menghidupkan seluruh nyawa-nyawa di atas dunia ini. Siapa-siapa yang membunuh seorang Islam, dia bunuh seorang Islam, faka'annama qatalan nasa jami'a. Dosa dia macam dia membunuh seluruh manusia di atas muka bumi ini sendiri. Yang ni yang diajar dalam Islam. Lalu kita diajar supaya berusaha untuk menghidupkan, mengharmonikan dalam kehidupan kita, menyambung silaturrahim. Kemudian dalam masa yang sama juga kita diajar supaya kita menghidupkan jiwa-jiwa yang hampir-hampir mati, berputus asa di kalangan masyarakat kita, yang dia rasa bahawa kecewa dengan kehidupan. Lalu kita diajar supaya hidupkan. Jangan kita ajar pula macam mana nak bunuh diri, macam mana nak buat khianat pada orang. Islam tak ajar demikian. Tapi Islam mengajar bila kita menjadi ibadur Rahman, kita diajar supaya menghidupkan jiwa-jiwa manusia, memberi sokongan setiap kekuatan, setiap perkara-perkara yang baik dalam hidup. Jangan kita membunuh mereka, jangan kita kecilkan setiap apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Maka kita hargai. Apabila kita hargai, artinya kita menghidupkan nyawa-nyawa mereka dan kita memberi sokongan yang baik dalam kehidupan ini. Bila kita boleh lakukan keadaan yang sedemikian rupa, maka inilah satu gambaran yang Allah kurniakan pada setiap mukmin yang menjadi ibadur Rahman. Mukmin ibadur Rahman ini mukmin yang sentiasa hidup dalam keadaan yang tersusun dengan susunan yang baik dan dalam keadaan susunan yang indah pada diri kita demikian. Mudah-mudahan Allah jadikan dalam hidup kita ini kehidupan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan yang berterusan setelah mana kita menjadi ibadur Rahman dalam hidup kita, insya-Allah.